Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menonton. Saya buat video ini sempena satu soalan yang ditanyakan kepada saya, ialah tentang bisnes yang baru diwujudkan, bisnes berbentuk servis. Namun demikian, susah nak dapatkan pelanggan yang pertama sebab customer belum trust kita, customer belum beri kepercayaan kepada kita. Itu di antara soalan yang ditanya di dalam inbox saya. Terima kasih kerana sudi bertanya, dan sekiranya anda yang menonton video saya ini pun ada soalan yang seperti itu rupa dia, boleh inbox kepada Kuzul dan insyaAllah Kuzul terus buat video, insyaAllah. Baik, jadi berbalik kepada soalan yang pertama tadi, yang mana disoal oleh Puan Awin daripada Ipoh. Dia buat satu servis kepada pengguna, yang mana servis tersebut menyelesaikan hutang kepada pengguna tu, kepada bakal pelanggan dia. Cuma apa yang berlaku ialah orang menuduh dia scammer. Orang mengatakan dia ini tidak valid. Orang katakan dia ni pandai-pandai je buat bisnes. Lebih ke macam tu lah kot. Saya pun tak go through dia punya case. Namun demikian, persoalannya ialah bagaimana kita nak engage dengan customer kita. Macam mana kita nak bagi customer kita itu percaya kepada kita. Itu isu yang besar. Itu isu yang besar. Orang tuduh kita scammer tu sebab reponya belum ada lagi, atau yang kedua, sebab customer tersebut belum percaya kepada kita. Jadi bagaimana kita nak build trust kita dengan customer. Baik, di sini tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita perlu mindsetkan diri kita ialah, setiap bisnes memang macam tu. Setiap bisnes, apabila kita cakap kita punya bisnes kita, orang itu rasa kita ni adalah orang luar yang tidak menyelesaikan apa-apa masalah dia pun, kan? Ataupun orang itu menganggap kita ini adalah, kau siapa? Sebab kita dengan dia belum kenal. Kita dengan dia belum kenal. Tuan-tuan dengan saya sebelum itu pun tak berapa nak kenal. Kita di antara each other belum kenal. Dan bagaimana kita memperkenalkan diri kita kepada dia supaya dia yakin dengan kita. Jadi bagaimana kita nak pupuk dia supaya dia rasa bisnes kita ini adalah bisnes yang valid, ataupun bisnes yang genuine. Jadi di antara tips untuk yakinkan anda punya customer anda, yang pertama sekali, ni yang selalu diguna pakai oleh ramai usahawan-usahawan, ialah dapatkan satu testimoni yang genuine. Satu testimoni pertama yang genuine. Katakan Puan Awin sebentar tadi, dia pernah menyelesaikan hutang orang lain dan orang itu berjaya selesaikan. Maka apa yang Puan Awin nak kena buat ialah dapatkan testimoni daripada orang itu. Contoh, macam mana saya berjumpa dengan lelaki satu berjumpa dengan usahawan satu berjumpa dengan pengguna satu, customer yang pertama. Tugas aku ni selesaikan masalah kau. Kau banyak hutang kan? Jadi kau ambil servis aku ni, aku boleh bantu kau. Jadi yang B ni mestilah nak tanya kita, apa yang kau dah buat kepada orang lain sebelum ni? Adakah history kejayaan yang berlaku sebelum ini? Yang ini soalan daripada B. Yang A perlu pertahankan, ya, aku pernah buat kepada individu yang bernama, katalah adalah orang yang kedua. Kau boleh kontak dia. Dia ni ada hutang sekian, aku berjaya selesaikan dalam tempoh sekian, mengikut panduan sekian. Kalau kau berminat, boleh ambil dengan aku. Yang B akan berasa secure, yang B akan berasa genuine-nya kita, bagusnya bisnes kita ini sebab C ni pernah menyatakan dia punya kejayaan dia. Tapi what happen sekiranya kita belum ada testimoni? Jadi B selama-lamanya akan mengatakan kita scammers. B akan selama-lamanya mengatakan kita buat bisnes yang tidak genuine. Sebab historinya belum ada, success story-nya belum ada. Baik, jadi persoalan yang seterusnya ialah bagaimana nak dapatkan
testimoni. Macam mana tuan nak dapatkan testimoni? Sebelum saya jadi seorang business coach, sebelum saya jadi seorang coach, saya pergi kursus dulu. Saya pergi kursus sebagai seorang coach. Tuan-tuan pun boleh pergi kursus sebagai seorang coach. Ada NLP coach, ada Swift coach, ada One coaching, ada macam-macam lah practitioner coach yang dalam bidang coaching ni. Sama ada nak develop self development ataupun nak buat business coaching. Dan saya banyak self development dan juga sekarang ni banyak fokus kepada develop coaching. Bagaimana saya enter first customer supaya dia tu rasa confident dengan coaching dengan saya. Jadi untuk dapatkan first customer tersebut, kadang-kadang kita buat benda free. Saya offer kepada usahawan, siapa yang nak personal coaching free, datang. Saya open. Dan open tersebut kepada kawan-kawan kita yang terdekat dahululah. Sebab apa? Sebab kita belum ada reputation, kita belum ada nama, kita belum ada brand, kita belum somebody lagi dalam industri ini. Maka kita buat dulu personal coaching yang pertama. Dan kita lihat daripada yang pertama ini sekiranya berlaku peningkatan. Maksudnya dia ni perlu bagi testimoni kepada kita sebab kita dah bagi dia servis yang percuma. Itu yang pertama. Kemudian dia berlaku pada servis yang kedua, ketiga, keempat, kelima. 5 kali bang. 5 kali kak buat personal coaching percuma nak dapatkan testimoni. Sebab saya tak boleh kata bila saya dah pergi training coaching, saya kembali ke dalam arena coaching, kemudian saya boleh coaching orang dengan baik. Tak boleh. Kita belum ada real case study. Kita belum ada real testimoni. Jadi nak dapatkan testimoni tersebut, kadang-kadang kita terpaksa korbankan servis kita dengan membagi servis yang percuma sebab nak dapatkan testimoni. Dengan satu testimoni, maka kita dah boleh enter macam-macam lagi servis-servis yang lain, ataupun kita boleh buka hati klien-klien yang lain sebab kita dah ada sejarah, kita dah ada testimoni, kita dah ada history tentang kejayaan tersebut. Jadi bila tuan puan telah pun memiliki testimoni tersebut, insya-Allah bisnes puan tu lebih senang nak yakinkan customer. Dan macam mana testimoni tersebut? Okey, sekiranya testimoni telah ada, jadi macam mana rupa testimoni tersebut? Yang pertama sekali, sekiranya dia dapat buat satu video untuk kita lagi cantik, dia buat dapat video, ataupun kita rakamkan dia. Jangan tuan, video testimoni adalah satu bentuk advertising yang cukup wow. Bila orang tu bercerita sendiri, alhamdulillah setelah coaching dengan Kuzul ni, bisnes saya meningkat dari sekian kepada sekian. Saya berterima kasih lah sangat kepada Kuzul ni sebab telah bukakan saya punya bisnes ke arah sini. Orang lain bercakap bagi pihak kita, ia adalah sangat-sangat hebat. Ia adalah sangat-sangat wow. Bukan kepada kita, kepada orang lain yang mendengarnya. Jadi itu di antara strategi testimoni yang pertama, iaitu video. Strategi testimoni yang kedua iaitu teks. Dan namun demikian, yang jenis teks ni tuan-puan, yang jenis teks ni kadang-kadang kita reka sendiri. Kita typing, kemudian kita hidekan nama dia, kita hidekan nombor telefon. Banyak pula tu. Ada orang tu bersusun-susun, semua indah-indah bulan dan bintang semua sekali. But walaupun orang kata ini boleh type sendiri, but itu adalah logiknya testimoni yang berbentuk tulisan. Dan saya nasihatkan kepada ramai usahawan-usahawan yang menonton video saya ini, make sure tuan-tuan menggunakan testimoni yang real, testimoni yang tidak menipu, testimoni yang bukan kita sketch daripada kosong sampailah ke bawah bulan dan bintang. Jangan. Sebab apa? Sebab kita nak berniaga ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak dapatkan rezeki yang halal, kita nak dapatkan keberkatan, barakah. Itu yang kita cari sebenarnya. Kalau dapat 10,000 sebulan pun tapi tidak ada barakah, maka 10,000 sebulan itu tidak cukup. Namun demikian, sekiranya kita dapat 10,000 sebulan, ada barakah, siap, mungkin ada 2-3 orang staff, bukan 2-3 orang, ialah 2-3 orang staff yang membantu. Ataupun dengan cara tersebut kita mampu berjimat, kita mampu mengalirkan kepada orang lain. Itu adalah rezeki yang barakah. So kejar rezeki yang barakah. Jangan tipu testimoni, jangan tipu klien, jangan menipulah cerita dia. Sebab apa? Sebab Rasulullah dahulu tidak pernah menipu dalam urusan muamalat. Baginda
Baginda betul-betul buat dengan jujur, amanah, tidak pernah sonlak duit, tidak pernah menipu walaupun timbangan. Itu adalah pada Rasulullah. Sebab tu bisnes Rasulullah mekar, sebab tu bisnes Rasulullah berkembang. Daripada seekor dua je kambing unta yang dibela, kemudian sampailah banyak. Kan, selain daripada mukjizat Rasulullah, Rasulullah berusaha sendiri. Rasulullah tidak mengharapkan daripada bantuan-bantuan malaikat ini. Rasulullah berdoa, Rasulullah berusaha sendiri. Jadi kita pun samalah, kan? Janganlah duduk berkhayal je ataupun duduk menyalahkan takdir. Tak boleh, tak boleh. Kita kena usaha, kena banyakkan usaha, insya-Allah. Sebab customer nak yakin melalui apa yang kita telah lakukan di masa lalu. Sekiranya kita tak pernah lakukan, maka cari. Untuk yang dekat-dekat ni mungkin kita start dengan kawan-kawan dahulu. Sebab ada ceritanya, kita start dengan keluarga ni, kadang-kadang keluarga pun tidak berapa menyokong kita punya bisnes. Dia kata, kau ni buat bisnes apa kan? Lagi-lagi tentang sepupu ke saudara ke, kadang-kadang dia tak berapa ngam. Jadi bermulalah dengan kawan-kawan terlebih dahulu, insya-Allah. Kemudian bila dah habis network kawan-kawan, mungkin kawan-kawan yang dah mula jauh daripada kita, sekolah rendah dulu ke, itu dia punya proses pembesaran dia. Start daripada family, kemudian kawan-kawan, kemudian kepada kawan-kawan yang lebih besar, ataupun kawan kepada kawan-kawan, friend of friend. Dan kemudian barulah dia bercambah pergi kepada peringkat public, pada peringkat awam, pada peringkat orang yang belum lagi mengenali dengan kita. Dan daripada situlah kita boleh start dengan seminar yang lebih besar, kita boleh start membina branding yang lebih power. Okay, so itu benda yang puan perlu ketengahkan. Macam mana nak membina trust daripada customer. Dan insya-Allah bila puan bercerita, bila dia datang ataupun dah berjumpa dengan customer tersebut, ceritakan secara jelas, step by step. Make sure puan ada modulnya. Sekiranya nak selesaikan hutang ini adalah step dia. Step pertama, step 2, step ketiga. Ataupun another way, dia ada step yang ABC. Ataupun alternatifnya, dia ada step ABC. Kalau buat macam ni, dia jadi macam ni. Buat macam ni, dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni. Dan itu macam mana nak dapat tu? Melalui experience kita bersama dengan ramai coaches dia, bersama dengan ramai orang yang kita train, bersama dengan success story yang sebelum-sebelum ni. Of course, kita sebagai seorang pakar, kita sebagai seorang expert, kita memiliki data-data tersebut. Dan lagilah bila kita ada semua sekali modul-modul tersebut, orang datang jumpa kita dah boleh tunjuk kepada dia, ataupun resultnya telah pun ada, lagi senang orang akan mempercayai puan, insya-Allah. Jadi jangan putus asa puan. Bila orang tuduh kita scammer, bila orang tuduh kita buat benda tak baik tu, percaya kepada diri kita. Sekiranya kita bukan scammer, maka defend. Sekiranya kita belum lagi dapatkan testimoni, cari testimoni. Sebab bisnes memang macam tu. Bisnes memang perlukan trust daripada customer. Customer nak build up trust dengan kita, maka trust tersebut bergantung kepada kita. Lagi cepat kita cari, maka lagi senang untuk kita go through dalam kita punya bisnes kita. InsyaAllah. Sekian motivasi daripada saya. Hari ini coach berada di Swiss Garden. Ini dah masuk hari ketiga pembangunan modul keusahawanan digital tahun 2020. So ni baru lepas subuh. Alamnya sangat-sangat damai dan tenang di sini. Dan insya-Allah pada sebelah selalu ikuti perkembangan daripada page Coach Zul, like dan follow rapat-rapat. Sekiranya ada apa-apa soalan boleh tanya. Sekiranya benda tu penting, insya-Allah saya buat recording seperti ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan semua rezeki-rezeki kita, semua rezeki usahawan bertambah dan bisnes kita grow sehebat-hebatnya, insya-Allah. Assalamualaikum.